Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan dengan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah akan menafsirkan tafsiran atau ta'rifan atau pandangan sahibul manazil, sahib manazil as-sairin terhadap perkataannya berkenaan dengan raja. Amma qawluhu ar-raja'u ad'afu manazilil muridin faya'ni bin nisbati ila ma fawqahu min al-manazil كمنزلة المعرفة والمحبة والإخلاص والصدق والتوكل، لا أن مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنها منزلة ناقصة. Pertama, perkataan sahibu manazil sairin bahawa mengharap adalah selemah-lemah peringkat murid, orang yang mengkehendaki Allah. Maksudnya dinisbahkan subjectively kepada relatively, secara relatif, secara hubungan dengan kedudukan yang lain. Bukan bermakna raja itu sendiri lemah pada dirinya, tetapi dibanding dengan kedudukan at-tawakkul, al-mahabbah, al-ma'rifah, al-ikhlas, as-sidq, al-yaqin, ya, ini lebih tinggi, ya. Al-mahabbah yang paling tinggi, ya. Jadi berbanding dengan al-mahabbah, raja di bawah. Wa amma qawluhu li'annahu mu'aradatun min wajh wa i'tiradun min wajh فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال، وقد يكون مراده تعالى من عبده استيفاء حقه ومعاملته بحكم عدله له لما له في ذلك من الحكمة. فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة، وكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه، وذلك ينافي حكم استسلامه وانقياده وانطراحه بين يدي ربه مستسلما لما يحكم به فيه، فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته ووقوف مع مراده من سيده، وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه ولو كان فيه تعذيبه. Kenapa raja ini dikatakan dia ada mu'aradah, perlawanan? Kerana raja berkait dengan harapan hamba kepada Tuhan. Apa yang hamba nak Tuhan buat kepada dia. Dan boleh jadi Allah Ta'ala nak yang lain, yang kita tak tahu, yang dengan hikmahnya. Ya? Hamba mengharap kepada Tuhannya, untuk Tuhannya beri dia sihat, beri dia itu, beri ini. Tapi Tuhan dengan hikmahnya yang maha luas, ilmunya yang maha dalam, mengetahui bahawa ini tidak sesuai untuk si hamba. Maka di sini ada bentuk mu'aradah yang bercanggah dengan orang yang fana dalam iradah Tuhan, yang dia tak ada kehendak dan dia serah bulat-bulat kepada apa yang Tuhan nak. Maka sebab itu dia kata raja ada mu'aradah. Itu maksudnya bukan mana orang yang mengharap pada Tuhan ni dia menyanggah Tuhan, dia lawan Tuhan, bukan. Tapi raja ni berkaitan dengan apa yang kita nak, apa yang kita harap Tuhan buat kepada kita. Yang mana kadang-kadang pengharapan itu tidak dipenuhi oleh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala tahu yang lebih baik. Ada orang mengharap Tuhan bermuamalah dengan dia dengan karunia dan fadilat. Tapi Tuhan tahu bahawa orang ini yang hikmahnya, yang patutnya dengan dia ialah dimuamalahkan dengan keadilan. Dan sebaliknya. Ya? Jadi itu sudutnya, itu tafsiran perkataan. Wa amma wajhul i'tirad,
فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترق، حيث لم يحصل له مرجوه ولم يظفر به، وإن ظفر به اعترض حيث فاته غير ذلك المرجو، لأن كل أحد يرجو فضل الله ويحدث نفسه به. Adapun dari segi i'tirad, dari segi dia ada bentuk bangkangan ataupun rasa tidak puas dengan apa yang Tuhan bagi, kerana kalau dia mengharapkan yang lain, ya, tiba-tiba Tuhan buat dia yang lain, yang berlaku itu bukan seperti yang dia harapkan daripada Allah Ta'ala, maka akan ada perasaan di situ. Ha, akan adalah i'tirad di situ, menyanggah ketentuan Tuhan. Ada perasaan. Mungkin dia tidak ucapkan dengan lisan. Kalau dia orang yang beriman, dia tahan. Tapi perasaan itu akan melintas tanpa dia dapat kawan. Ya? Jadi akan ada pada mengharap itu i'tirad. Tidak dapat, tidak. Atau dia dapat apa yang dia harapkan, tapi tidak seperti yang sepenuhnya. Kerana semua orang mengharapkan karunia dan kelebihan daripada Allah, dan duk teringin-teringin akan benda tersebut. وفيه وجه آخر من الاعتراض، وهو أن يعترض على ربه تعالى بما يرجو منه، لأن الراجي متمن لما يرجو مؤثر له، وذلك اعتراض على القدر مناف لكمال الاستسلام والرضا بما سبق به القضاء. فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء وأنه لا بد أن يناله، فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل، فقد اعترض عن القضاء ولم يعرف للاستسلام للحكم حقه، وذلك وقوع في الرعونة في مذهب السائرين على درب الفناء الناظرين إلى العين الجمع، إذ الرعونة هي الوقوف مع حظ النفس، والرجاء هو الوقوف مع الحظ لأنه يتعلق بالحظوظ. Demikian juga di antara bentuk bangkangan di sini ialah karena kita mengharap daripada Allah Ta'ala perkara-perkara yang mungkin telah selesai ketentuannya daripada Tuhan, dia berlaku lain daripada itu. Ya, kita berharap ada orang yang miskin, dia berharap dia jadi kaya. Ya, ada orang yang sihat, dia berharap dia, ha? Ada orang yang sakit, dia berharap dia sihat. Jadi benda tu semua sudah pun ditentukan Tuhan. Ada orang berharap dia tidak sakit. Ya, ada orang berharap hidup lebih lama. Ada orang itu berharap macam-macam harapan. Tapi berharapan itu kebiasaannya ataupun selalu akan berlaku, benda yang kita harap itu tidak sama seperti qada dan qadar Tuhan yang telah pun ditetapkan lebih awal. Ha? Jadi sebab itu dia kata ini ada satu bentuk ru'unah. Apa terjemah macam mana ru'unah ni, kalau kita terjemah dia macam, ya, bahasa Melayu apa? Dia bahasa kasar lah. Ya. Lembut tapi dengan makna yang kasar, macam orang kata pondan. Ha? Tak sejati. Ya. Ah, dari segi orang yang nak fana dalam iradah Tuhan. Yang kita kata fana yang pertama yang dikehendaki dalam syariat adalah al-fana'u fi iradatir Rabb, fana dalam kehendak Tuhan. Jadi orang ni dia tidak lebur. Dia tidak fana sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Masa dia ada kehendak dia sendiri. Yang dia masih mengharap kalau Tuhan boleh buat macam ini, yang bukan yang macam yang berlaku. Nah, itu maksud dia. وأصحاب هذه الطريقة أول طريقهم الخروج عن نفوسهم فضلا عن حظوظها، لأنهم عاملون على أن يكونون بالله بنفوسهم، فغاية المحب أن يرضى بأحكام محبوبه عليه ساءته أم سرته، حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: أحب على أيما حالة إساءة ليلى وإحسانها، أحبك لا أحبك للثواب ولكني أحبك للعقاب، كل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. Kerana kata Ibn Qayyim, jalan yang ditempuh oleh golongan Sufiyah ialah
keluar daripada diri mereka sendiri. Apatah lagi bahagian diri mereka. Mereka kalau boleh tak mau dengan diri mereka. Mereka nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Mereka jalan yang mereka tempuh ni, mereka nak mendidik supaya diri mereka tidak ada kehendak melainkan apa yang Tuhan nak. Walaupun apa yang Tuhan nak itu mempunyai kesakitan pada diri. Ya? Dan inilah jalan yang ditempuh oleh salafus salih. Kan? Sebab itulah para sahabat boleh keluar berjihad, korbankan harta dan nyawa. Kerana mereka tidak ada lagi kehendak diri. Dan mereka tidak lagi memiliki diri mereka. Mereka telah menjual diri mereka kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang Tuhan suruh, on the spot. Ya. Kemuncak seorang yang mencintai ialah dia reda dengan hukum kekasihnya. Sama ada hukuman itu melazatkannya ataupun menyakitkannya. Jadi kalau kita betul cintakan Allah, dia berkata, kita kena reda dengan apa yang Tuhan bagi. Walaupun ketentuannya itu melibatkan kesengsaraan kepada kita. Disuruh kita berjihad, disuruh kita korbankan harta, disuruh kita mengorbankan masa kita, meninggalkan kelazatan dunia, disuruh kita berpuasa, disuruh kita ya, meninggalkan kesenangan diri kita. Walau kana nafsu talazzudhihi bil azabi maqsudahu min al azabi lakana adan waqifan ma'a hadhihi walakin arada anna ridahu bi muradi mahbubi walau kana azabuhu لم يدع فيه للرجاء موضعا ولا للخوف بل يقول أنا أحب ما تريده بي ولو أنه عذابي. Dia kata maksud di sini ialah kerana cinta tidak ada lagi ruang untuk orang yang dah fana dalam kehendak Tuhan untuk rasa harap dan takut kepada Tuhan. Inilah yang akan menjadi tempat kesalahan faham golongan Sufiyah, sehingga akhirnya mereka menganggap kalaupun orang itu terjebak ke dalam dosa, dia azab dalam neraka, as long as dia redha dengan ini adalah ketentuan Tuhan, maka tidak mengapa. Ini yang membuka kepada salah faham kemudiannya di belakangan terhadap golongan sufi yang menyimpang. Ya. Kemudian pengarang memberitahu, Sahib Manazil As-Sa'iri kata, tidak datang faedah ar-raja dalam Quran melainkan satu faedah sahaja, iaitulah menyejukkan kepanasan rasa takut supaya tidak pergi kepada putus asa daripada rahmat Allah. Ini bawaan yang terbaik. Ini habis baik. Ibn Qayyim kata aku boleh tafsir. Tu pun akhir sekali kita dapati kod mana pun pandangan ini tidak tepat sepenuhnya dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau dah kata maknanya orang yang fana dalam iradah, al-fana'u fil iradah, maknanya dia kena tidak ada langsung rasa harap, tidak ada rasa takut, hanya cinta sahaja dan dia kena ikut saja apa Tuhan tetapkan takdir. Ini juga tidak betul. Karena kita spesifikkan iradah yang kita kena fana ni iradah syar'iyah, bukan iradah kauniyah semuanya. Iradah kauniyah ada yang kita kena redha, ada yang kita tak boleh redha. Seperti maksiat. Ya, kita kena faham. Apabila kita terjebak dalam maksiat, yang Tuhan kehendaki daripada kita bukan maksiat, tetapi taubat. Kan? Tuhan tidak mengkehendaki melainkan perkara yang baik-baik. Tetapi ada perkara baik itu tidak berlaku melainkan dengan berlakunya sedikit keburukan. Tuhan nak kita bertaubat. Tapi macam mana nak berlaku taubat? Mesti kena ada dosa baru boleh jadi taubat. Kan? Kalau Tuhan tidak cipta kita buat dosa, tidak takdirkan kita terjebak ke dalam dosa, macam mana dia nak takdirkan kita bertaubat? Ya? Tuhan lambatkan benda yang kita harapkan. Kerana Tuhan nak kita merayu, merintih, minta kepada dia, berdoa. Kan? Jadi itu kita kena faham. Benda-benda buruk dalam alam ni bukan Tuhan nak jadi benda buruk, tapi nak jadi benda baik. Tetapi benda buruk itu adalah wasilah kepada kebaikan.
Ya. فيقال maka dikatakan هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini dan seumpamanya daripada latahan. Ini kita sebut latahan orang sufi. Bukan melatah macam orang hilang akal, tapi kerana mereka terlalu asyik, terlalu khusyuk dalam satu masalah, mereka mungkin terabai. Hilang daripada zihin mereka isu-isu syar'i yang lain. Kerana dia terlalu asyik dalam rasa cinta dengan Tuhan, ya, maka dia terlupa tentang raja, tentang khauf yang juga dituntut oleh syarak, sehingga mungkin dia jadi tidak faham, ya. Dan benda ni boleh berlaku kepada sesiapa pun. Kerana tidak ada yang dijamin ismah selepas Rasulullah SAW siapa pun. Setiap manusia selain daripada para nabi dan rasul boleh terjebak ke dalam kesalahan begini. Walaupun dia ahli ibadah, ahli tauhid, ya, orang yang ikhlas, tapi inilah kata Ibn Qayyim, kita harapkan diampunkan dengan banyaknya kebaikan. Keikhlasannya, kamal sidqnya, kebenarannya dalam muamalah dengan Tuhan, dia memang sungguh-sungguh. Kekuatan ikhlas, tajrid at-tauhid. Ya, ini semua mendorong kepada kita berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan ulama'-ulama' ini. Dan sebab itu kata Ibn Qayyim rahimahullah, keadaan yang macam ini telah menyebabkan sikap manusia terhadap golongan sufi ada dua jenis, ada dua golongan manusia yang berhadapan dengan golongan-golongan ahli tasawuf. Yang pertama, hujibat biha an mahasini hadhihi at-taifah wa lutfi nufusihim wa sidqi muamalatihim فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا وهذا عدوان وإسراف فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. Allah. Seolah-olah Ibn Qayyim ni menghempuk kepada golongan Madkhali ni. Subhanallah. Ya. Yang pertama, golongan Ibn Qayyim kata terhijab, terlindung daripada kebaikan golongan ini. Keindahan, mahasin. Keindahan golongan ahli tasawuf. Dan kelunakan jiwa mereka. Dan kebenaran muamalah mereka dengan Allah. Lalu mereka meruntuhkan semua kebaikan. Dan buruk sangka sepenuhnya dengan golongan sufi. Ya. Dan mengingkari tasawuf secara total. Seolah-olah tasawuf ni memang tak ada langsung kaitan dengan Islam. Tasawuf ni memang asing terus. A to Z. Daripada bawah sampai habis. Seolah-olahnya memang tidak ada langsung tasawuf dalam Islam. Seolah-olahnya begitu. Ada tak golongan macam ni? Ada. Adakah ini mauqif orang Salafi? Tidak. Tak betul. Syekh Muhammad Abdul Wahab pun tidak cakap macam itu. Ibn Taymiyah apatah lagi, Ibn Qayyim jelas kita nak baca perkataan dia di sini. Tetapi tentulah golongan yang itu pun mereka silap faham, salah sangka. Mereka pun tokoh-tokoh ulama juga. Sebahagian golongan fuqaha especially. Kerana mereka nak memperjuangkan syariah. Ya. Dan tindakan ini, kata Ibn Qayyim, adalah udwanun wa israf. Adalah perbuatan yang melampaui batas dan berlebih-lebih. Allahu Akbar.
Mana sampai dengar nama tokoh tasawuf Junaid Baghdadi pun tak mau. Ihya Ulumuddin kena bakar. Tak mau baca langsung Ihya. Tak mau. Apa ni? Ya, ini masalah ni. Ini adalah udwanun wa israf. Ini adalah tindakan yang melampau dan berlebih-lebihan. Tindakan yang melampau dan berlebih-lebihan. Kerana jika setiap orang yang tersilap, ditinggalkan seluruhnya dan dihapuskan terus kebaikan-kebaikannya, akan rosaklah segala ilmu dan kemahiran dan hukum dan akan hilang segala panduan-panduan. Mana tidak ada tokoh dalam bidang apapun melainkan mesti dia tidak maksum. Ulama hebat macam mana pun, ya, takkan kerana Az-Zamakhsyari seorang Mu'tazilah kita kata tak boleh ambil langsung faedah kitab dia. Ya, ini melampau. Ya. Tengok orang baca buku Syekh Qutb sikit, sebut nama Syekh Qutb sikit. Ni. Ni golongan ekstremis ni. Amboi, sedap mulut nampak? Kan? Hak dia tu penyokong liberal, penyokong sekular, tak sedap ke dia? Kan? Ha. Masalah. Kan? Padahal kita tengoklah sikap ulama-ulama besar. Ya. Ni petik perkataan Al-Qaradawi ni. Tak betul lah ni. Ni semua ni Al-Qaradawi ni orang yang tak betul. Memanglah ada pandangan dia tak betul. Siapa kata pandangan dia semua betul? Pandangan Bin Baz pun ada tak betul. Ibn Uthaymin pun ada tak betul. Bukan manusia bukan maksum dari kesalahan. Kalau nak kira pasal pandangan dia ada hak tak betul, kalau kita kena buang terus dia. Siapa hak betul semua? Tak ada. Al-Albani pun ada tak betul. Muqbil Al-Wadi'i pun ada tak betul. Semua ulama-ulama ni mengajak kepada kita manhaj. Apa manhaj yang mereka ajak kepada kita ulama salafi ni? Kullun yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, didendangkan kepada benak jiwa kita daripada awal kita mengaji. Semua orang diambil dan ditolak perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama mengajak begitu. Ya? Tak ada ulama ajak suruh ta'assub. Oh, ni Syekh Rabi' dah tahzir orang ni. Habis Syekh kau pun kena tahzir dengan Syekh Rabi'. Ada orang ha? Begitu mengagumi Syekh Muhammad Hadi Ahmad Khali. Mengagumi apa? Sama Utaibi ke apa? Kan? Padahal ni semua dah kena tahzir dengan Syekh Rabi'. Oh, masa hampa suka dekat satu Syekh, jadi masa tu tahzir Syekh Rabi' tak terpakai untuk Syekh hampa. Tapi bila orang lain ambil dengan Syekh yang hampa tak suka pula, hampa ni, dia ni ambil ilmu pada orang yang telah ditahzir oleh Syekh Rabi'. Kecewa. Sedap rasa nampak? Kan? Ini golongan ini wujud pada dulu lagi. Ya? Dan mereka ni sudu talibul ilm, penuntut ilmu palsu. Yang apa? Orang kata apa? Jadi musang berbulu ayam. Kan? Duk menyaman, main menyending ke ustaz ni, ustaz tu. Kita ingat mereka ni bagus, rupanya serigala. Lebih teruk daripada musang lagi. Allahul musta'an. Kan? Tak betul cara ini. Ibn Qayyim kata ini melampau. Dan satu tindakan yang permusuhan yang melampau. Tak ada siapa pun individu yang tersalah. Dia ulama Mu'tazilah ke, ulama apakah, aliran apa pun. Tak boleh kerana dia hanya sebab dia datang daripada aliran sekian, kita nafikan kebenarannya. Dan di antara golongan yang terjebak dalam sikap melampau ni, golongan aswaja zaman kini lah. Yang menggelar diri mereka aswaja. Kan?
Melampau dalam mencela ulama. Hampa tak setuju dengan Ibn Taymiyah, tak apalah, tak setuju Ibn Taymiyah. Kami pun tak paksa orang setuju dengan semua pandangan Ibn Taymiyah. Tapi janganlah melampau sampai mengkafirkan, sampai menghina, mencela. Ya? Kita tak jumpa orang yang salafi, yang betul-betul salafi, yang menghina ulama-ulama, hatta Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu, menghina Al-Baqillani rahimahullah. Ya, tak ada, tak ada. Ya? Menghina Abu Hanifah radhiyallahu anhu al-Imam al-A'zam. Ya? Ini golongan-golongan yang ulat, yang melampau, yang menyimpang daripada jalan ilmu yang sebenarnya. Mereka ni golongan sudu ilmu, sudu ulama. Tak betul, bohong. Kan? والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن الطائفة وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بها في سلوكهم. وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. Golongan yang kedua, disebabkan mereka tengok orang sufi ni ada kebagusan, kebaikan, kelembutan jiwa, mereka ni orang yang memang benar, ikhlas, jujur, ahli ibadah. Dia kata, semua mereka buat betul-betul belakang. Tak ada siapa boleh lawan. Siapa tentang walaupun satu kalimah orang sufi sebut, dia telah menyanggah. Ini pun melampau, ta'assub, fanatik. Tadi ta'assub secara lawan, ini ta'assub secara menyokong. Kedua-dua ta'assub. Dua-dua tak betul. Ini dah dikata oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Takkan salah kot. Ya, kita kata boleh salah. Boleh dia salah. Kan? Kenapa tak boleh salah pula? Ha. Oh, ini dah disebut oleh Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah. Takkanlah kufur kot. Kita kata boleh jadi. Dia tersilap. Kan? Ini ada dalam kitab ulama sekian, dalam hasyiah sekian ni. Sebut ni. Fatwa ni. Takkan mereka ni ulama kita lagi pandai daripada mereka pula? Ya, tak mustahil. Dalam masalah ni kita lagi tahu daripada dia. Why not? Siapa kata kita tak ada lagi pandai daripada dia? Ha? Siapa kata orang yang hidup pada zaman 2000-an, 2023, ha? 1444, 1445 Hijrah, tak boleh ada yang lagi pandai daripada ulama yang hidup pada 1300 Hijrah? Tak ada siapa kata. Boleh jadi ada. Kan? Pasal apa tidak ada pula? Takkanlah kita yang datang belakangan lagi tahu. Why not? Dalam perkara-perkara yang memang ilmu itu berkembang. Contoh dalam hukum hakam fiqh. Ini ada golongan yang ta'assub dengan ulama fiqh mutakhirin pula. Kan? Kenapa tidak? Kan? Ada hukum-hukum hakam fiqh ini dibina berdasarkan pengetahuan semasa. Ya? Pengetahuan ilmu tabi'i, ilmu sains semasa di zaman mereka. Based on pengetahuan yang ada pada masa itu, berdasarkan kajian yang ada pada masa itu, mereka keluarkan hukum. Tidak mustahil. Dan banyak benda kemudiannya ilmu itu berkembang. Dan ada penemuan baru, pengetahuan baru, penyelidikan baru yang mengubah persepsi kita kepada satu perkara. Ya? Kita semua setuju dalam mazhab disebutkan mu'tamad, tempoh mengandung paling lama 4 tahun. Terbukti ini pandangan salah, tapi dia dibina di atas satu peristiwa yang berlaku. Ada wanita mengandung 4 tahun. Berkata takkan ulama tipu pula. Memang ada kejadian berlaku. Kita kata ya betul. Tapi masa tu mereka tidak tahu
apa yang disebut sebagai kondisi mengandung palsu. Wanita yang datang padanya gejala-gejala macam wanita mengandung, tapi dia tak mengandung. Dan kemudian bersambung dengan keadaan tersebut, dia jadi mengandung sungguh. Jadi dia ingat 4 tahun tu dia dah mengandung. Padahal dia baru mengandung 9 bulan tu je. Kan? Itu yang baru mengandung tu. Kan? Jadi kita kata ulama tak tipu bila dia kata dia pernah jumpa perempuan yang begini. Kan? Itu betul. Tapi mungkin ada penjelasan lain yang akan menjelaskan kepada kita. Kalau nak begitu, payahlah. Kalau kita pergi dekat ulama-ulama ta'asub mutakhirin ni, kalau satu perempuan datang jumpa dia, kata, "Ustaz, ni doktor bagi tahu saya nak kena belah perut pasal saya dah mengandung lebih dulu. Dah dekat 10 bulan. Dia pun nak paksa saya beranak. Boleh tak boleh?" Kalau ikut dia hak ta'asub kitab kuning saja, tak boleh lah pasal muktamad kata 4 tahun. Kena tunggu 4 tahun. Mampu ya lah betul. Kan? Ha. Ulama Syafi'i kata kalau air yang telah ada najis itu dicampurkan dengan tanah, dengan wangi-wangian, tidak suci. Pasal apa? Pasal kemungkinan dia hanya menutup, tanah itu menutup, wangi-wangi itu menutup bau, tapi dia tidak membuang bau. Jadi kita kiaskan sama dengan masuk chemical dalam air untuk cuci ayak. Ayak loji ini kan banyak lebih daripada 2 kulah. Dimasukkan ke dalamnya bahan-bahan yang memang melarutkan, yang menghilangkan najis dan kotoran. Tak sama dengan andaian ulama-ulama mazhab dulu berkenaan dengan tauk tanah dengan benda wangi. Ya? Tak sama pasal penemuan saintifik zaman itu tidak sama. Jadi ini perkara yang kita kena lihat. Ya, bukan bermakna kita kena ta'assub. Ya? Kita menghormati ulama tapi kita tidak ta'assub. Kita tidak ta'assub bukan bermakna kita tak hormat ulama. Ya? Sehingga menafikan jasa-jasanya. Itu tidak juga berlaku. Menghargai jasa-jasanya bukan sampai ke tahap kita menafikan bahawa bukan semua pandangan dia betul. Kita mengkritik dengan adab. Bukan semua pandangan Buya Hamka kita setuju. Ada pandangan dia yang memang bercanggah. Tapi bukan bermakna kita kena tolak Buya Hamka. Nah, dia ulama' besar Nusantara. Sampai sekarang tidak ada lagi tokoh Nusantara yang sehebat beliau dalam keilmuan. Dia adalah Syekhul Islam Nusantara. Subhanallah. Menakjubkan. Ketokohan Syekh Al-Qaradawi dalam hukum hakam fiqh semasa. Yang menakjubkan walaupun ada pandangan-pandangan ini yang memang kita tak setuju, yang kita tentang, yang kita tak setukar. Tapi tak menafikan keilmuan dan ketokohan dia. Ada mauqif politik yang kita tak setuju, kita tak suka dengan dia. Berdasarkan ijtihad. Yang kita tak setuju, kita tak suka, kita menyatakan ketidaksetujuan kita. Tapi tak bermakna kita menafikan keulamaannya. Kan? Janganlah kita jadi macam orang politik kepartian yang bergaduh sampai menafikan ketokohan-ketokohan yang ada pada individu. Ya? Hanya kerana dia berbeza afiliasi dengan kita. Itu tak betul cara itu. Dan jangan pula bila dia berafiliasi dengan kita sebab dia dah masuk camp kita, habis suci semua. Kesalahan dia semua jadi betul. Dah hak mana salah, memang salah lah. Kan? Kita tidak mentakdiskan, kita tidak mensakralkan mana-mana tokoh manusia. Kerana tokoh manusia yang sunyi daripada kesalahan hanyalah Nabi yang maksum, yang dikawal oleh wahyu yang terus daripada Allah Ta'ala. Lain daripada itu tidak.
Golongan yang ketiga, wahum ahlul basirati wal insaf. A'tau kulla dhi haqqin haqqah. Wa anzalu kulla dhi manzilatin manzilatah. فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. Yang sahih ahli sunnah wal jamaah, mereka yang ada basirah dan insaf, memberi setiap yang berakan mempunyai hak-haknya, meletakkan setiap yang mempunyai kedudukannya. Mereka tidak menghukum sesuatu yang salah sebagai betul dan tidak menyalahkan sesuatu yang betul. Tidak membetulkan yang salah, tidak menghukum benda yang salah sebagai betul kerana orang ini cakap, maka kita kena kata betul walaupun hakikatnya salah. Dan tidak pula kata benda yang betul orang ini cakap salah pasal dia, bukan geng kita. Tidak. Kalau yang betul cakap betul lah. Mereka menerima apa yang boleh diterima, menolak apa yang perlu ditolak. Dan syatahat seumpama ini telah diberilah amaran akannya tokoh-tokoh besar kaum sufi, dan mencela akibatnya dan berlepas diri daripadanya. Sehingga Abul Qasim Al-Qushairi menyebut dari salahnya bahawa Abu Sulaiman Ad-Darani dilihat dalam mimpi setelah matinya. Ditanya kepadanya, apa yang Tuhan lakukan kepadamu? Ma fa'alallahu bik. Lalu dia berkata, Tuhan telah mengampunkan aku. Dan tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan aku selain daripada isyaratul qaum. Perkataan-perkataan sufi yang bentuk syatahat ini. Kata itu hampir-hampir memusnahkan dia. Kalau tidak kerana keikhlasan dia, keazaman dia, akidah dia yang sahih, tentu dia dah rosak. Tapi Tuhan ampunkan sebab kesahihan akidahnya. Dan banyaklah diriwayatkan. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ini dia saya kata, تعرض علي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. Aku dibentangkan kepada aku ucapan-ucapan golongan sufi ini. Aku tidak menerima melainkan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Aku nilai dulu. Sama juga kata Al-Junaid, mazhabuna muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Faman lam yaqra'il Quran wa yaktubil hadith la yuqtada bihi fi tariqina. Mazhab kita ni terikat dengan Quran Sunnah. Siapa yang tak membaca Al-Quran, tak faham Quran, tak tulis hadis, tak belajar ilmu hadis, tidak diikuti. Ya? Nak jadi tok guru, mursyid, tarikat, tiba-tiba tajwid pun tak betul, hadis pun tak hafal, perkataan manusia. Ha? Pernah dalam pengalaman saya dengar satu ceramah tok guru sufi tarikat Naqsyabandi, Malaysia tempatan, bukan luar. Ha? Dia kata Allah Ta'ala berfirman, Man jadda wajada. Man jadda wajada. Jangan kata firman Allah. Sabda Nabi pun bukan. Perkataan hikmah orang Arab saja. Orang macam ni jadi tok guru, tok syekh. Rosak binasa lah pengikutnya. Nasallallahu al-afiyah. Jadi ini benda yang kita kena benar-benar faham. Ya? Interaksi kita dengan tokoh-tokoh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada kesalahan, bahkan yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah tapi dia tokoh dalam Islam, yang ada usaha-usaha yang disyukuri dalam Islam. Kesalahan mereka tidak menjadi alasan untuk kita menghancurkan kedudukan mereka terus sehingga tidak mengiktiraf lagi ketokohan mereka. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat salah. Ha? Ini kita kena hati-hati dan kita kena ikut ajaran salafi yang sahih yang dibawa oleh ulama-ulama salafi yang besar. Ya? Barulah kita menjadi salafi alal jaddah. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.